Baik, kita buka pengajian tafsir kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad Imamul Muttaqin wa qadad al-mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tamzun nafsan ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadat wa istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbati wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Saya harapkan tuan-tuan semua dalam keadaan sihat dan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan tafsir surat Yasin, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita dah berada di ayat yang ke 70, insya-Allah. Ayat yang ke 70, 71, 72, insya-Allah. Dalam ayat yang ke 70, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, liunzira man kana hayya. Liunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun walahum fiha manafi wa masyarib wa fala yashkurun. Shadaqallahul azim. Liyunzira man kana hayyaw liyunzira man kana hayyaw wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya supaya ia Muhammad memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup. Baik. Supaya dia Muhammad beri peringatan kepada orang yang sedia hidup. Sedia hidup artinya
Maksud hidup ini ialah hidup hati. Hati dia hidup. Dan supaya nyata tetapnya hukuman azab terhadap orang-orang yang kufur. Kufur dan engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Baik. Liyunzir man kana hayya wa hiqqal qawlu 'alal kafirin, supaya ianya Muhammad memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup. Sedia hidup maksudnya hidup hati dia. Hati dia nur ilahi ataupun orang kata basirah dia hiduplah. Dan supaya nyata tetapnya hukuman azab terhadap orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya perutusan Nabi Muhammad SAW yang diajarkan Quran kepadanya oleh Allah Ta'ala adalah untuk memberi peringatan dengan Quran kepada semua manusia yang hidup di muka bumi. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, wa uhiya ilayya hazal Quran liyunzirakum bihi wa man balagh. Wa uhiya ilayya hazal Quran liyunzira bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini supaya aku memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga kepada sesiapa yang telah sampai kepadanya suruhan Quran. Tapi oleh kerana yang mengambil pengajaran di atas nasihat dan amaran Rasulullah SAW dan Quran hanyalah orang-orang yang beriman dan hidup hatinya sahaja, maka Allah Ta'ala menghususkan firman-Nya kepada mereka dengan berkata, liyunzira man kana hayyaw wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Gitu. Baik. Liyunzira man kana hayyaw wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya ianya Muhammad memberi amaran dan peringatan kepada orang yang sedia hidup hatinya, makna yang sedia beriman kepada Allah, yang menggunakan akalnya bagi memikirkan apa yang disampaikan kepadanya dan memahami dengan jelas apa yang diterangkan kepadanya agar meneruti jalan yang lurus selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia, tuan-tuan. Supaya mereka sampai di tempat yang mulia yang telah disediakan di akhirat kelak. Maka ayat ini jelas menunjukkan tidak sama orang yang hidup hatinya dengan orang yang mati hatinya. Jadi ayat ni, tuan, dalam satu ayat terdapatnya dua mesej yang nak disampaikan. Dua perkara yang nak disentuhlah. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada kita bahawa Nabi Muhammad SAW diutuskan dengan membawa Quran dan diutuskan kepada orang-orang yang mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ada sebahagian mereka itu yang tidak beriman kepada Allah Taala, dan yang tidak beriman tadi maka sudah pasti akan menerima azab sesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yunziru bihi kana man kana, sebut dalam Quran tadi, liyunziru bihi liyunziru man kana hayya, liyunziru bihi liyunziru man kana hayya, supaya dengan Quran tadi ataupun Nabi Muhammad SAW tadi dapat beri peringatan kepada orang yang hidup. Mana hidup ni orang yang hidup hatinya. Kerana orang manusia ni dia ada dua pembahagian. Satu yang hidup hatinya, yang kedua mati hati dia. Hatilah. Bukan makna mati ni mati hakiki, tapi mati hati dia. Maknanya tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mahu menerima kebenaran Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi yang beriman tadi sudah tentu selamat. Yang tidak beriman tadi sudah tentu
kan akan menerima azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak pada ayat tadi liyunzur man kana hayya, supaya dia Muhammad memberi amaran dan peringatan kepada orang yang sedia hidup, mana sedia hidup mata hati dia, yang beriman ataupun yang mahu beriman, yang menggunakan akalnya bagi memikirkan apa yang telah pun disampaikan ataupun yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memahami dengan jelas apa yang terangkan kepadanya agar menuti jalan yang lurus. Kan? Jadi di sini juga Nabi kata kepada kita, tidak sama hati orang yang beriman dan hati orang yang tidak beriman. Hati orang yang beriman itu tetap patuh dan taat dan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hati yang tidak beriman adalah hati yang tertutup, keras, degil, kan? Suka membantah, suka mencaci, kata juga suka untuk mengelakkan diri daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Innama yatazakkaru ulul albab." Maksudnya apa tuan-tuan? Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Adakah orang yang mengetahui bahawa Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada Tuhan kamu, ya Rasulullah? Perkara yang benar sama dengan orang yang buta mata hatinya. Adakah sama tak? Sama tak orang-orang yang menerima kebenaran dengan orang tidak menerima kebenaran? Sudah tentu tak samalah. Samalah seperti ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Macam tu. Hanya saja orang-orang menerima peringatan daripada Allah, itulah orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna, jadi maka sudah tentu bahawa mereka tetap beriman dan akan beriman dan sentiasa beriman dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samalah seperti iman Abu Bakar, Sayyidina Umar, kan, Sayyidina sahabat-sahabat. Imaman sahabat-sahabat lain yang begitu kuat dan mantap iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat ini Allah Taala juga sebut wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, maka sudah pasti dan tetap untuk mereka azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ini bagi golongan engkar lah. Mana dalam satu ayat ini terdapat dua peringgan. Satu peringgan untuk orang-orang yang beriman dan satu bahagian lagi untuk orang yang engkar pada Allah. Jadi orang yang engkar pada Allah Ta'ala tadi, maka sudah tentu akan menerima azab, siksaan daripada Allah Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala Al-Quran, wa man yakfur bihi minal ahzab pennaru mau'iduh. Dan sesiapa yang engkar kepada Quran dari kumpulan orang-orang yang kafir, maka nerakalah dijanjikan tempat mereka. Nerakalah tempat yang dijanjikan dan balasan yang akan disediakan kepada mereka. So, apakah pengajaran daripada ayat ini? Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bahawa tugas memberi amaran dan peringatan merupakan tugas para Nabi dan para Rasul. Itu pada hakikatnya lah, pada permulaannya. Permulaannya memanglah tugas para Nabi dan para Rasul. Tetapi apabila para Nabi dan para Rasul telah wafat, jadi tugas tadi diambil alih oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ataupun orang-orang yang terdekat kepada para Nabi dan Rasul tersebut. Kemudian selepas itu orang-orang yang selepasnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa kurun yang terbaik ialah kurunku. Summa yalunahum. Kemudian kurun yang selepasnya, kemudian kurun yang selepasnya. Jadi kurun yang terbaik ialah kurun para Nabi dan para Rasul. Dan bila Nabi dan Rasul dan telah wafat, maka diikuti oleh kurun yang selepasnya. Dan selepasnya. Jadi maknanya
tugas berdakwah ni bila Nabi dan Rasul telah pun wafat, maka dia ambil alih oleh pengikut-pengikut ataupun orang yang sedia kepada Rasul ataupun Nabi tersebut, dan ataupun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang kedua, kufur diumpamakan seperti mati hati. Sedangkan orang beriman diumpamakan seperti hati yang hidup. Jadi apabila Nabi beri peringatan pada orang yang hidup, maka peringatan itu memberi kesan. Sedangkan apabila kita memberi peringatan pada orang yang mati, masa mati hati dia mati ataupun hati tertutup, maka sudah tentu mereka tidak mahu menerima peringatan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sumud du'a iza wallau mudbirin. Sesungguhnya kau tak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula dapat menjadikan orang pekak itu mendengar seruanmu apabila mereka berpaling ke belakang. Jadi tugas para Nabi dan Rasul hanya berdakwah, hanya menyampaikan. Jadi terpulanglah kepada mereka sendiri. Kalau mereka mau beriman, maka Allah Ta'ala akan pandukan mereka beriman. Kalau mereka tidak mau beriman, maka sudah tentu tidak akan mendapat panduan untuk beriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga menunjukkan bahawa pentingnya peringatan ataupun tazkirah sesama orang beriman, kerana dia akan menghidupkan hati yang terlupa, hati yang lalai, hati yang alpa, kan, hati yang kadang-kadang orang kata terpengaruh dengan dunia dan sebagainya. Maka dengan adanya peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan adanya tazkirah, peringatan daripada orang-orang yang beriman, maka sudah tentu akan dapat menghidupkan semula hati yang telah mati. Ataupun kalau hati yang telah mati, kalau hati itu hidup, maka sudah tentu akan bersinarlah, hidup lagi lah. Kan? Kalau lampu tu kalau bercahaya, bila dibagikan peringatan kepada orang tersebut, maka bertambahlah cahaya-cahaya dia. Itulah ibaratnya lah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab mari peringatan ni, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman pada Allah. Kemudian pada ayat yang ke-71, dalam ayat ke-71 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternakan. Di antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka memilikinya. Fahum laha malikun. Lalu mereka memiliki akan binatang-binatang tadi, kan? Jadi tafsirannya, Allah Ta'ala memperingatkan kepada orang-orang yang musyrik, yang engkar kepada Allah Ta'ala, yang menyembah berhala, kan, yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar mereka memperhatikan, memikirkan tentang binatang ternakan pula. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun menentukan ataupun memastikan binatang ternakan itu yang asalnya binatang itu binatang yang liar, yang mana asal binatang itu kamu tak mampu memiliki ataupun mengendalikan binatang tadi, maka Allah SWT boleh menjadikan binatang-binatang itu boleh kamu kendalikan, boleh kamu kawal, boleh kamu miliki. Ini menunjukkan pada kita tentang kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Contoh binatang-binatang ternakan seperti unta, kerbau, lembu, kambing, kuda yang jinak, yang mana binatang ini pada asalnya adalah binatang tu adalah liar, tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham kepada manusia, maka manusia tadi mampu untuk mengendalikan binatang tadi, dan binatang tadi tidak lari daripada tuannya,
malah jinak dan boleh kendalikan. Seperti lembu kan, lembu kita lihatlah. Lembu dia tak lari daripada tuan dia. Kalau tuan dia panggil maka dia datang. Begitu juga kerbau, begitu juga unta dan sebagainya, kuda dan sebagainya. Jadi benda tadi boleh jadikan manfaat pada manusia. Fahum laha malikun. Lalu mereka memiliki dan menguasai binatang-binatang ternakan tadi. Bayangkanlah seseorang penggembala kambing dapat memiliki dan menguasai dan mengarahkan beratus-ratus ekor kambing, tuan-tuan. Kadang yang tuan itu ada dua, tiga orang je, tapi kambingnya sampai beribu kambing. Dan kambing tadi tidak lari daripada tuan dia. Kalau lari pun mungkin seekor dua saja yang terpisah daripada kawan dia. Tetapi binatang kambing-kambing yang lain akan patuh dan taat kepada arahan tuannya. Dan dia mengharapkan makanan daripada dan juga minuman daripada tuan dia. Jadi seorang badui contohnya di padang pasir dapat mengawal berpula ke unta dalam perjalanan yang jauh. Serombongan unta dapat dikerah membawa bebanan yang berat. Nampak? Tengoklah unta tu. Unta di padang pasir kan. Kadang yang menjadi tuan dia tu seorang dua je yang mengawal binatang tadi. Tapi binatang tu kadang sampai beratus binatang dia. Binatang unta ni beratus, berjalan panjang. Dan setiap unta tadi membawa bebanan yang berat, tuan-tuan. Jadi binatang tadi patuh dan taat kepada arahan tuan dia. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala telah memberikan ilham pada manusia sehingga mampu mengendalikan binatang. Jadi binatang-binatang tadi dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja boleh dimiliki dan dikuasai, bahkan dia dicipta dengan ciptaan yang menakjubkan dan memberi manfaat kepada manusia dalam menjalani kehidupan mereka dunia. Kita lihatlah kepada unta contohnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran dalam surah Al-Ghasyiyah, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Maka kenapa kamu tidak melihat kepada unta, bagaimana unta itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tuan-tuan, unta kalau ikut pada tafsiran ini, ialah unta ialah jenis binatang yang unik. Haiwan ni mempunyai kaki dan tengkuk yang panjang. Yalah, kita lihat pada unta lah. Walaupun mungkin kita tak dapat melihat unta secara bersemuka dengan unta tadi, tapi kita melihat melalui kaca-kaca TV dan sebagainya, maka kita lihatlah binatang tadilah. Macam mana binatang tadi mudah dikenalikan oleh tuannya. Jadi dia binatang yang unik. Haiwan ni punya kaki dan tengkuk yang panjang, kelopak mata yang menggelembung dan bulu mata yang tebal, dan biji mata yang besar berwarna perang yang bolehkan dia melihat sesuatu pada jarak yang sangat jauh dan dapat meragut tumbuh-tumbuhan yang tinggi. Lubang hidung dia besar dan luas, telinga kecil, mulutnya mempunyai tulang rawan sehingga boleh memakan daun pohon yang berduri tanpa mencederakan akar mulutnya. Itulah. Kemudian di kakinya terdapat 2 batang jari saja. Kat kaki ada 2 batang jari. Pada setiap kaki terdapat kulit khas yang lebar sebagai pengalas yang boleh mengembang. Seterusnya dapat menghalangnya daripada terjelus ke dalam pasir. Kerana unta ni biasalah dia akan berjalan di padang pasir. Di gurun yang luas terbentang. Yang menakjubkan di mana unta tadi, dia bila berjalan di padang pasir tadi, dia tidak terjelus. Kalau terjelus tu sikit sajalah, dia tidak akan jauh masuk ke dalam pasir. Jadi dia mudah untuk bergeraklah di atas padang pasir tadi, dan dia mampu menanggung bebanan yang berat. Ada yang menyatakan sampai 230 kilogram. 230 kilogram bebanan yang berat yang boleh dipikul di belakang dia. Kemudian di belakang unta ni terdapat 1 ataupun 2 kelasa. Kelasa ni maknanya bonggol. Jadi kat belakang unta tu terdapat bonggol. Ada yang 1 bonggol, ada 2 bonggol dan sebagainya. Yang mana dalam bonggol tu terdapat lemak. Yang mana lemak ni sangat penting pada unta. Kerana ketika ketiadaan makanan dan air atau ketika bekerja berat, lemak tadi dicernakan semula. Jadi lemak tadi dicernakan semula ke dalam tisu dia. Itu.
Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita lihat klase ataupun bongol unta tadi, ada masanya dia mengembang, ada masa dia mengecil. Bila dia mengembang, mana kat situ terdapat lemak yang banyak lah. Yang boleh digunakan pakai untuk dia perjalanan jauh. Ada riwayat menyatakan bahawa dia boleh menahan diri daripada makan dan minum selama kira-kira 17 hari. Tuan-tuan, lama 17 hari. Dia tak makan dan tak minum. Dia boleh berjalan di padang pasir. Dan kalau berehat pun, rehat sekejap je lah. Lepas tu berjalan balik. Mengikut kepada perintah ataupun arahan daripada tuan dia. Kemudian, unta kelihatan seperti haiwan yang sangat sabar. Tetapi sebenarnya dia sangat sombong dan bengis. Ini kelebihan unta pula. Kalau kita lihat segi zahiriannya, seolah unta ni seorang seekor binatang yang orang kata jalan perlahan, slow dia berjalan kan. Dan seolah dia seekor binatang yang penyabar. Tapi sebenarnya unta ni bukan seekor binatang yang penyabar. Dia seekor binatang yang bengis. Dan sombong pula tu. Bila-bila dia marah, dia akan menjerit sekuat-kuatnya sambil menendang, meludah dan menggigit sesiapa saja. Dia kalau dia bengis tu, dia marah tu, maka dia akan tendang sana, dia akan tendang sini. Kemudian bukan dia tendang, masalah dia meludah ni, meludah. Lepas tu menggigit sesiapa saya berhampiran dengan dia lah. Tu kalau dia bengis lah. Kemudian yang anehnya, unta betina pula sangat sayangkan kepada anak dia. Selain menyusukan, dia merangkul anaknya di sepanjang malam. So, andai kata tuan unta nak gunakan ibu unta tadi untuk perjalanan ataupun musafir perjalanan yang jauh, jadi mereka terpaksa meletakkan anak unta di depan dia. Jika mereka tidak berbuat demikian, maka sudah tentu ibu unta akan berpatah balik ke tempat anaknya diletakkan. Jadi kalau unta betina, unta betina ni seekor unta yang sangat sayang kepada anak dia. Dan nak anak itu sentiasa bersama dengan dia. Jadi kalau seandainya tuan unta tu nak gunakan ibu unta untuk mengangkat bebanan ataupun nak digunakan untuk perjalanan musafir, maka tuan unta terpaksa meletakkan anak unta di depan unta tadi. Kalau seandainya tidak dibawa anak unta bersama, maka sudah tentu ibu unta tak mau berjalan dan unta akan berpatah semula. Baik. Kemudian berkenaan dengan kuda. Kuda ialah binatang yang sangat bernilai lah. Dan harga unta ni memang mahal lah. Berbanding dengan unta, berbanding dengan binatang-binatang lain. Kerana unta ni boleh bergerak dengan begitu cepat dan pantas dan laju. Dia tidak seperti kuda. Kuda seekor binatang yang istimewa, dan kuda ni boleh bergerak dengan begitu pantas dan laju dan boleh beraksi dalam perlumbaan. Dan kalau orang ada unta ni kira macam orang kaya lah. Apalagi kalau unta dia banyak, kalau kuda dia banyak sampai beratus ekor kuda. Tuan-tuan lihatlah bagaimana orang-orang yang terdapat di barat, di Eropah dan sebagainya. Kalau seandainya mereka punya kuda yang banyak, maka mereka dikira sebagai orang yang kaya. Orang yang kaya raya, tuan-tuan. Dan tenaga kuda ni memang tenaga yang kuat. Sebagaimana unta punya tenaga yang kuat, kuda pun punya tenaga yang sangat kuat lah. Malahan dia boleh mampu mengangkat bebanan seberat 500 kg. 500 kg. Kalau unta, dia hanya boleh mengangkat kadar berat lebih kurang dalam 230 kg saja. Sedangkan kuda ni boleh angkat bebanan sampai 500 kg. Jadi maknanya tenaga kuda ni lagi kuat. Dan kuda boleh digunakan untuk pertanian. Dan kuda juga boleh digunakan untuk perlumbaan. Kuda juga boleh digunakan untuk pengangkutan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan kuda juga boleh bergerak dengan begitu cepat dan pantas. Maknanya kalau dia boleh berlawan dengan kenderaan, boleh berlawan dengan kereta, boleh berlawan dengan kenderaan lain, kerana pergerakan kuda ni sangat cepat dan pantas. Ia juga digunakan dalam peperangan.
Jadi kejayaan atau kekalahan dalam peperangan pada zaman dahulu kerap bergantung pada kuda. Sebagai contoh, kerajaan Mongol yang telah pun merampas ataupun meruntuhkan kerajaan Islam pada masa dulu. Jadi banyak daripada tentera-tentera Mongol ni menggunakan ataupun menunggang kuda. Dengan kuda yang begitu cepat dan pantas. Maka hasilnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala menggesa kepada umat Islam mempersiapkan diri mereka dengan kuda tadi sebagai satu alat ataupun satu mekanisme yang boleh digunakan pakai dalam persiapan dalam peperangan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ya'lamunahumullah ya'lamuhum. Dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang siap lengkap untuk menggurungkan dengan persediaan itu untuk menentang musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain yang kamu tidak mengetahuinya sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dia. Dan itulah kelebihan yang telah pun diberikan Allah Taala kepada manusia. Yang mana kuda-kuda ni pada asalnya ialah binatang-binatang liar. Bukan maknanya setiap kuda tu pada asalnya binatang yang jinak, tidak. Asalnya kuda-kuda itu ialah binatang yang liar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjinakkan dia ataupun memberi ilham kepada manusia. Bagaimana cara untuk menjinakkan kuda tadi? Maka akhirnya kuda tadi boleh dijadikan sebagai aset kepada tuannya dan kuda seperti mematuhi arahan dan juga perintah daripada tuannya. Tentu lihatlah kata pertandingan kuda contoh dia kan. Pertandingan kalau dalam sukan cara berkuda ni antara cara yang menarik dan kuda boleh menari kan, melompat mengikut kepada arahan kepada tuan dia. Mana kuda tadi boleh jadikan sebagai alat dalam pertandingan juga. Baik. Kemudian tentang gajah. Tentang gajah pula, gajah tergolong dalam kategori haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Jadi pada umumnya seekor gajah memerlukan lebih kurang setengah tan metrik makanan sehari. Ia akan mengunyah makanan itu, mencecar-cecarnya, kemudian meluahkan keluar hampas. Gajah memerlukan minuman sebanyak lebih kurang dalam 200 liter air sehari. 200 liter air sehari. Itulah keperluan kepada gajah. Yang mana gajah tadi sama juga asalnya dengan binatang lain seperti unta. Yang mana gajah tadi boleh digunakan sebagai aset kepada manusia dan boleh dijadikan sebagai pengangkutan, mengangkat barang-barangan, memindahkan barangan pada satu tempat sampai, dan gajah boleh dijadikan sebagai alat pelancongan kepada sesebuah negara. Jadi pentingnya gajah tadi. Dan itu sebabnya gajah tadi pun termasuk dalam kumpulan al-an'am juga. Dia termasuk dalam kumpulan al-an'am. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, awalam yarau anna khalaqna lakum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak di antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan, lalu kami jadikan binatang tadi menjadi milik kepada manusia. Jadi manusia boleh memiliki binatang hasil daripada kaedah-kaedah dan cara-cara mereka menjinakkan binatang tadi. Macam gajah tadi, pada asalnya gajah ni binatang liar. Tapi hasil daripada kelebihan Allah Ta'ala bagi pada manusia, maka binatang tadi boleh guna pakai dalam pertunjukan. Gajah boleh digunakan sebagai alat pengangkutan dan gajah boleh digunakan dalam peperangan seperti yang berlaku kepada tentera Abrahah lah, di mana tentera Abrahah menggunakan gajah sebagai salah satu aset lah untuk guna pakai dalam peperangan. Macam tu. Pada zaman dahulu digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Sebagaimana kisah Abrahah daripada negeri Yaman yang menggunakan pasukan tentera bergajah untuk menyerang Mekah, tuan-tuan. Jadi apakah pengajaran daripada ayat ini? Pengajaran pada ayat pertama,
wujud tanda-tanda kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala pada binatang-binatang yang dapat disaksikan dengan jelas oleh setiap orang. Seorang melihatnya dan tanda-tanda itu pula jelas nyata dan bukan sesuatu yang tersembunyi, jauh dan rumit untuk dipikirkan. Yang kedua, orang-orang musyrik dianggap buta kerana tidak melihat keagungan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sepatutnya wajib kata mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala telah menjinakkan binatang tadi. Sepatutnya kekuasaan Allah Taala menjinakkan binatang tadi, sepatutnya mereka itu dijadikan sebagai salah satu daripada alat untuk menjadikan manusia itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri pada penyembahan kepada berhala. Tetapi disebabkan oleh pemikiran mereka tertutup, mata hati mereka tertutup, mereka tidak menampak keagungan dan juga kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Tetapi mereka hanya nampak melihat kepada kelebihan manusia semata-mata. Jadi mereka melihat kepada kelebihan yang ada pada manusia, tidak melihat kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat situ maka nampaklah pada kita perbezaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak mau beriman kepada Allah Taala, mereka tidak nampak kejadian tadi, tetapi lebih memikirkan kepada kemewahan hidup semata-mata, kesenangan hidup semata-mata. Jadi mereka menjadikan binatang-binatang ini sebagai aset kepada kehidupan mereka, bukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya binatang-binatang tadi membawa mereka dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan dua ayat yang kita dapat berkongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan dua ayat tadi sebanyak dapat meningkatkan lagi keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melihara kita daripada akidah ataupun pahaman yang salah, pemahaman-pemahaman yang sesat, yang bercanggah dengan Islam, yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tahassana bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi lam. Allahumma sib anna hazal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa dhul bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Allahumma kampung karim tuhibbu afa wa anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.